Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Okey, insyaAllah hari ini kita akan sambung kelas kita dengan topik 3.2 iaitu Variable Length Subnet Mask atau dipanggil VLSM. Okey, jadi kita akan cover dua topik hari ini. Objektif kita hari ini ialah kita akan mereka bentuk sub-rangkaian. Sub-rangkaian maksudnya subnet. Tapi kali ini kita menggunakan kaedah yang dipanggil VLSM. Apa yang kita dah guna selama ni, yang kita dalam kelas-kelas sebelum ni, kita menggunakan FLSM. FLSM merupakan singkatan bagi Fixed Length Subnet Mask. Ya, maksudnya semua subnet mempunyai saiz yang sama, iaitu bilangan host yang sama. Okey, jika lihat contoh ni 192.168.1.0/27, ini merupakan kelas C. Saya akan dapat 8 subnet, yang mana setiap subnet mempunyai 32 host address. Jadi ini dari 8 subnet di bawah ni. Dan kalau kamu lihat subnet 1 ada 32 host. 0 sampai 31. 32. Subnet kedua pun sama. 32 host. Subnet ketiga pun ada 32 host. Dan sampai hujung lah. Ya. Sebab itu dipanggil fixed length subnet mask. Iaitu lengthnya tetap. Panjang subnetnya sama. Fixed length. VLSM pula. VLSM maksudnya Variable Length Subnet Mask. Variable ni maksudnya sesuatu yang boleh berubah-ubah. Jadi maksudnya subnet-subnet mempunyai saiz yang berlainan. Okey. Saiznya berbeza-beza. Subnet 1 dengan subnet 2, dia punya bilangan berbeza-beza. Okey, kita lihat contoh rangkaian ni. Saya mempunyai 3 router. Okey. Network ID-nya ialah 192.168.4.0. Okey, ini merupakan network ID kelas apa ni? C. Kelas C. Alright. Kelas C, betul. Router ni akan disambung antara satu sama lain dengan menggunakan kabel. Okey. Untuk router ni dari interface yang menyambung kepada router ni, dia akan ada IP address dia. Dia mesti ada IP address. Sini mesti ada satu IP address. Di router satu ni, interface ni mesti ada satu IP address. Yang ini pun mesti ada satu IP address. Katalah saya letakkan 192.168.4.1 di sini. Maka di sini saya boleh gunakan 192.168.4.2. Jadi untuk link ni di antara router 1 ke router 2 akan ada 2 host lah. Mesti ada 2 IP address lah. Okey, begitu juga. Untuk router 2 ke router 3 dia ada link. Maka perlu ada 2 IP address di sini. Di sini satu IP address. Di sini mesti ada satu IP address. Ya, saya boleh gunakan 192.168.4.3. Dan ini 192.168.4.4. Okey. Itu contoh lah. Ini contoh Maksudnya antara router mesti ada network lah. Ni mesti ada satu network. Sini ada satu network. Sini ada satu network. Kalau network yang sama boleh saya letak 1.1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kali ni saya nak create different network. Saya nak create satu subnet di sini, satu subnet di sini dan satu subnet di sini. Nanti kita akan design dia punya network dia. Okey, router 1 dia menyambung pula kepada satu local area network ya, yang mempunyai 25 host. Okey, router 1 dia menyambung kepada satu department. Dalam department tu ada 25 PC. Saya panggil department ni sebagai LAN 1 lah. LAN 1 local area network 1. Okey, untuk router 2 dia menyambung kepada satu network yang mempunyai 55 host. LAN 2 mempunyai 55 host. Okey. Dan router 3 menyambung kepada satu network lagi yang mempunyai 12 host. Okey, jadi sekarang saya ada satu subnet, ini satu. Dua subnet yang kedua. Subnet ketiga. Yang ini network keempat. Network kelima. Dan ini network keenam. Jadi saya akan create 6 subnet. Saya nak setiap network ni berada pada subnet yang berbeza-beza. Jadi saya kena create 6 subnet. Dengan menggunakan network ID ini 192.168.4.0. Okey, jika saya design menggunakan FLSM, kaedah yang kita belajar sebelum ni, bilangan subnet diperlukan ialah 6. Okey. Ini merupakan kelas alamat IP kelas C. Okey. Default subnet masknya ialah 255.255.255.0. Okey. Apabila saya perlukan 6 subnet, 2 kuasa berapa yang berdekatan dengan 6? 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 berdekatan dengan 6. 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8 lah. 3 adalah bit untuk subnet. Atau bit untuk network lah. Bit untuk network atau subnet sama bit yang bernilai 1.
Jadi daripada subnet mask ni 111111111.111111111.111111111. Okey. Dan sekarang saya akan pinjam 3 bit yang bernilai 1 ni ya. Jadi ada 1, 2, 3. Yang lain semua bernilai kosong. Okey. Jadi subnet yang kita beri ialah 2 kuasa 3 itu sama dengan 8. Kita akan bagi 8. Bilangan host bagi setiap subnet 2 kuasa berapa? 5. 2 kuasa 5. Okey, 2 kuasa 5, 32. Okey, kita take note di sini. Host bagi setiap subnet dia boleh tampung sebanyak 32. Adakah mencukupi? Setiap subnet. Kenapa tak cukup? Tak. Tak cukup sebab LAN tu ada 55 host. Tak boleh tampung, nampak? Jadi kita tak boleh guna FLSM untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, setakat ni faham? Dia punya situasi dia. Faham ya? Faham. Alright. So sekarang kita masuk dia punya topik dia, VLSM. Okey, disebabkan kaedah FLSM tidak dapat memenuhi kriteria rangkaian, maka kaedah VLSM perlu digunakan. Ni yang kita akan belajar berikut ni ya. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah network tadi dengan menggunakan kaedah VLSM. Okey, langkah pertama, kita susun rangkaian dari yang terbesar hingga yang terkecil. Okey, yang mana paling besar sekali kat sini? Network yang paling besar, yang punya host yang paling banyak. Yang mana satu? LAN 2. LAN 2. Diikuti dengan? LAN 1. LAN 1. Iaitu 25 host. Diikuti dengan? LAN 3. LAN 3. 12 host. Lepas tu, link A 2 host. Link B 2 host. Dan juga link C 2 host. Okey, langkah kedua pula, kita pilih dulu subnet untuk cater kita punya network yang paling besar. Iaitu LAN 2 55 host. Daripada sini kita tahu LAN 2 memerlukan 55 host. 2 kuasa berapa yang berdekatan dengan 55? Seorang respon? 2 kuasa? 6 sama dengan? 64. 64. 6 merujuk pada bit apa ni? Bit host ya. Sebab kita bincang host ni. Bit host iaitu bit yang bernilai kosong ya. Bit host adalah bit yang bernilai kosong. So kita akan ada bit kosong sebanyak 6 lah. 000. Daripada kanan tu kosong akan ada sebanyak 6. Okey, jadi bilangan host yang kita akan bagi ialah 2 kuasa 6, 64. Okey, jadi bilangan subnet 6 dah gunakan untuk host. Bit untuk subnet tinggal lagi berapa? 2. Tinggal lagi 2. Okey, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, jadi apabila saya menggunakan bit subnet 2, dia punya network ID dia akan /26 lah. Kalau digunakan default subnet mask, kelas C ialah 192.168.4.0/24 ya. Ini kalau default subnet mask, default /24 sebab ada 8 pada otak pertama, 8 bit 1 pada otak kedua, 8 bit 1 pada otak ketiga, so /24 default. Tapi sekarang kita nak create 4 subnet, jadi tambah lagi 2 lah, jadi /26. Okey, untuk subnet pertama, apakah network address-nya? 192, 8. Okey. Dot apa? Dot 4. Dot 4. Dot kosong. Dot kosong, betul. 192.168.4.0. Kita dah belajar dalam kelas sebelum ni, jika bilangan host adalah 64, next network address ialah 192.168.4.64 lah. CRDR value-nya untuk network yang pertama ni saya gunakan 26 dan saya letakkan dia kepada LAN 2. LAN 2 ya. LAN 2 perlukan 55 host. Saya bagi dia 64 host dengan CRDR value 26. Dah cukup dah untuk LAN 2. Dengan menggunakan network address ni, LAN 2 akan mendapat host sebanyak 64 host. Tak apa, dia perlukan 55, kita bagi dia extra 64. Dah cater, dah settle. Jadi sekarang saya dah settle dah untuk LAN 2. Ya. Untuk LAN 2 kita dah settle tadi, iaitu dia punya network addressnya ialah 192.168.4.0/26. Ini merupakan network address bagi LAN 2. Okey, dah settle. Next, kita perlu cater yang kedua terbesar, iaitu LAN 1 yang memerlukan 25 host. Okey, host diperlukan adalah sebanyak 25. 2 kuasa berapa yang berdekatan dengan 25?
2,5. 2,5 bersamaan dengan 32. 2,5. okey, jadi bilangan host kita beri itu 2,5 32. Okey, bilangan subnet yang kita akan dapat ialah 2 berapa? 5 dah digunakan untuk host, tinggal lagi berapa subnet? 3. 2,3 iaitu sebanyak 8. Apabila saya menggunakan 3 bit ni, maka network ID tadi akan /27. Okey. LAN 1 perlukan 25 host. Kita bagi 32. Okey, kita bina balik jadual yang sama. Okey. Kita rujuk balik jadual tadi. Ini jadual tadi yang kita bina masa nak buat LAN 2 tadi. Ya, 192.168.4.0 CADR26 LAN 2 telah kita gunakan. Yang tadi dia punya next IP address yang belum digunakan adalah .4.64 yang ni. Ini belum digunakan lagi. Copy balik 192.168.4.0 nilai CADR26 telah digunakan untuk LAN 2. Jadi saya tak boleh gunalah. Jadi untuk LAN 1 ni saya akan gunakan IP address yang belum digunakan yang berikutnya iaitu 192.168.4.64. CADR value-nya ialah 27. Saya gunakan untuk LAN 1. Okey. Siapa boleh agak apakah network address yang untuk yang nombor 3 ni? Jika bilangan host ialah 32. Siapa boleh bagi jawapan? Salah tak apa? 96. 96 ya, iaitu 64 campur 32 sini. Yang ini belum digunakan lagi. Dan begitu dah bawah tu kita belum digunakan lagi, ada banyak lagi subnet bawah ni. Okey, jadi sekarang untuk LAN 1 ni saya akan menggunakan network address ini .4.64/27. Jadi untuk LAN 1 sini saya akan guna 192.168.4.64/27. Ini adalah network address bagi LAN 1. Faham? Faham. Faham. Okay. Simple je ni kan. Okey, yang tadi ni untuk LAN 2 ni ingat lagi tak? 192.168.4.0/26 adalah untuk LAN 2. Ini network address untuk LAN 2 lah. Ini adalah network address untuk LAN 1. Settle lah untuk LAN 1 dah settle. Okey, kita pergi pula untuk subnet yang ketiga besar iaitu LAN 3. LAN 3 mempunyai 12 host. Bilangan host diperlukan ialah 12. 2 kuasa berapa yang berdekatan dengan 12? 4. Iaitu sama dengan 16. Ya. Jadi kita akan bagi host sebanyak 2 kuasa 4 iaitu 16. Yang ni maksudnya tinggal lagi 4 bit untuk subnet. 2 kuasa 4 juga. Okey, jadi kita punya network ID kita slash dengan 28 lah. Sebab kita meminjam 4 bit untuk subnet. Slash 28. Kita bina balik jadual tadi. Kita rujuk balik jadual yang kita dah bina masa buat LAN 1 tadi. Ni dia. Ya, 192.168.4.0 dah digunakan untuk LAN 2. 192.168.4.64/27 telah digunakan untuk LAN 1. 96 ni belum digunakan lagi. Copy balik. Jadual yang sama. 192.168.4.96 belum digunakan lagi. Jadi saya slashkan dia dengan /28. Dia akan mendapat sebanyak 16 host. Dan cukup untuk LAN 3. Apakah the next IP address? 112. 108. Betul. Ya, 112 iaitu 96 tambah 16 112 yang ini belum digunakan lagi. Jadi network address untuk LAN ketiga ni kita akan bagi network addressnya ialah 192.168.4.96/28. Okey, inilah network address untuk LAN 3. Dengan /28 dia boleh cater sebanyak 16 host. Yang mana LAN 3 cuma perlu 12 host cukup. Okey, jadi untuk LAN 3 dia akan menggunakan 192.168.4.96/28. Ini adalah network address untuk LAN 3. Okey, jadi PC-PC ni akan menggunakan IP yang selepas ni lah. Network address tak boleh digunakan oleh mana-mana IP. Artinya PC 1 ni akan mengguna .97. PC 2 ni akan mengguna .98. Macam kita dah kira sebelum ni .99. Sehinggalah 12 host cukup. Cukup untuk cater bagi LAN 3.
Okey. Seterusnya kita perlu cater link ni pula. Ada dua host. Okey, kita pilih subnet untuk rangkaian yang keempat terbesar. Rangkaian keempat terbesar semuanya mempunyai host yang sama, iaitu link A, link B dan link C masing-masing memerlukan 2 host. Bilangan host diperlukan ialah 2. Okey, ingat ya. Bila dia perlukan 2 host, kita tak boleh bagi dia cukup-cukup 2 host kerana network address dan juga broadcast address kita kena ambil perhatian. Barulah kita masukkan host 1 dan host 2. Walaupun dia perlukan 2 host, kita kena bagi dia 4 host. Sebab kena tolak network address 1 dan juga broadcast address 1. Jadi bilangan host yang kita boleh berikan adalah 2 kuasa 2 iaitu 4. Kena bagi 4 ya, tak boleh bagi 2. Kalau 2, dah satu address dah guna untuk network address, satu address dah guna broadcast address, dah tak ada IP address dah untuk host dalam link ni. Okay, jadi kita kena bagi 4. Yang saya beritahu dia, 1 untuk network address, 1 untuk broadcast address, lagi 2 IP tu lah baru digunakan untuk host-host di dalam ni. Host 1 dan host 2. Jadi kita akan bagi dia bit untuk host adalah sebanyak 2 bit. Iaitu bit untuk hash, iaitu yang bilangan kosong banyak 2. Jadi bilangan untuk subnet tinggal lagi 6 bit lah. 6 bit untuk subnet. Jadi dia punya ID dia akan /30 lah sekarang. 24 campur 6 /30. Okey. Jadi kita bina balik jadual tadi. Kita rujuk balik jadual yang kita dah bina masa buat LAN 3 tadi. Jadi saya copy balik. 192.168.0/26 telah digunakan untuk LAN 2. 192.168.4.64/27 telah digunakan untuk LAN 1. 192.168.4.96/28 telah digunakan untuk LAN 3. Yang belum digunakan lagi ialah 192.168.4.112. Yang ini belum digunakan. Sekarang saya /30 saya akan letak dia untuk link A. Yang mana link A ni akan dapat 4 host. Tapi yang host diperlukan ialah 2. Cukup. Okey. Apa next IP address? Siapa boleh respon? IP address yang 116. 116, betul. Ya, 192.168.4.16. Kita tambah 4 di sini. /30 juga saya bagi untuk link B. IP address yang berikutnya, subnet yang ke-6, 120/30 kita bagi untuk link C. Yang belum digunakan ialah 124. Yang ini belum digunakan. Mungkin kalau ada penambahan subnet pada masa akan datang, kita boleh gunakan pula 124 punya IP address dan berikutnya. Jadi sekarang saya telah membina dengan menggunakan VLSM. Saya dapat membina 6 subnet. Ya, dengan ini network addressnya. Ni CIDR value-nya untuk digunakan oleh ke-6 network ni. Daripada tadi kita telah pun berjaya membina network untuk link A, link B dan juga link C. Okey, dengan menggunakan VLSM tadi, inilah dia network address yang kita dah dapat. Ya. Iaitu untuk LAN 2, dia akan menggunakan 192.168.4.0. Ini network address. Network address tidak boleh digunakan oleh mana-mana host. Jadi PC yang pertama ni akan menggunakan .1, .2, .3, .4, .5, .6 sampailah cukup. Dia boleh cater 55 host. Maksudnya PC ni nanti dia punya subnet masknya adalah yang /26 lah. Subnet masknya untuk LAN 2 ni. Okey, kita guna kalkulator. Okey. /26. Artinya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan sama dengan dan tukar kepada decimal akan dapat 192. Artinya PC di sini, PC untuk LAN 1 semuanya akan menggunakan 255.255.255.192 sebagai dia punya subnet masknya. Okey. Untuk LAN 1, dia /27. Artinya network di sini akan bermula daripada .65, .66, .67, .68 dan dia punya subnet masknya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Okey. Dan tukar kepada decimal 224. Jadi di sini dia punya subnet masknya ialah 255.255.255.224. Okey, begitu jugalah untuk LAN 3 pun sama. Dia akan bermula daripada .97 hinggalah dia dapat cater 12 host ni. Okey, untuk link A
dia bermula daripada .112 network addressnya, maka untuk link A .113 di sini, interface ni, ya. Interface ni akan menggunakan .114, manakala .115 ialah broadcast address, tidak boleh digunakan untuk link A. Okey, untuk link B 116 ialah network address, tak boleh digunakan untuk link B, bermula daripada .117 dan .118. .119 ialah broadcast address untuk link B, tak boleh digunakan. 120 adalah network address untuk link C, juga tak boleh digunakan. Jadi di sini ialah daripada .121 hinggalah .122, manakala .123 ialah dia punya broadcast address, tak boleh digunakan. Okey, semua faham tak berkenaan dengan VLSN ni? Allahu Faham. Faham, Dia pening sikit lah. Sedikit pening lah. Dia ikut balik, kita Dia kena pening jugalah. pening ya. Dia tujuan dia ialah kita dapat cater supaya semua subnet yang kita bina ni, 6 subnet, boleh cater bilangan host bagi setiap subnet. Sir. Ya. CIDR tu macam mana? Kenapa 28 pun terus 30? Yang ni. Dia 28 betul tiba-tiba 30. Okey. 28 terus 30 ya. Okey, kita tengok balik bila kita create untuk link ABC ni. Okey, untuk link A, B dan C, dia perlukan sebanyak 2 host ya. 2 host. Jadi kita kena bagi dia 4 lah. Tolak network address dan broadcast address, barulah dia boleh cater 2 host. Okey, bilangan subnet yang kita boleh bagi jika 2 kuasa 2 ialah 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 ya. Dia mesti 2 campur 6, mesti cukup lagi 8 lah. Okey, ini faham tak setakat ni? Faham ya? Okey. 2 kuasa 6. Bila 6 ni maksudnya saya akan pinjam 6 bit untuk subnet. Jadi kita kalau kelas C, dia dah ada sebanyak 24 bit yang default. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni yang default. Yang kita pinjam adalah kita akan pinjam 6 bit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7, 8 lah. Jadi ini semua akan jadi /30 lah. /30. Sebab tu dia /30. /30 akan menghasilkan 4 host. Oh. Faham? Jadi disebabkan faham. ini semua perlukan 4 host, jadi semuanya akan menggunakan slash yang sama. Jadi ini yang belum digunakan. Apabila saya slashkan 30, /30 akan menghasilkan 4 host ya. 4 host. Nah, jadi ini saya bagi pada link A. Jadi tambah lagi 4 host kat bawah ni. Dia akan hasilkan network address dia 116 lah. Juga saya akan slashkan 30 untuk dapatkan 4 host jugalah. Sebab semuanya akan menggunakan 4 host. Sebab itu dia guna slash yang sama. Okey. Soalan yang baik tadi awak tanya, kenapa terus tak guna /29 ya? Okey, /29 juga boleh nak guna, boleh. /29 boleh sebenarnya, boleh. Tetapi, okey, apa keburukan kalau saya guna /29 ya? /29 maksudnya saya akan pinjam lagi 5 bit lah. Kalau /29 ya. Okey, 5 saya akan pinjam 5 bit. 1 2 3 4 5 bit. Jadi bit untuk host tinggal lagi 3 bit lah. Jadi host yang kita akan bagi nanti kalau saya guna /29 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 artinya sama dengan 8 host. Artinya kalau saya guna /29 bilangan host saya beri untuk link ni saya bagi dia 8 host. 8 host. Padahal dia perlukan sebanyak 2 je hostnya. Dia perlukan 2 host je. Saya bagi dia 8 host, tolak network address, tolak broadcast address. Artinya yang host boleh guna adalah sebanyak 6 host lah. 6 host boleh guna. Jadi satu host telah diguna di sini, satu host telah diguna di sini, akan ada 4 host yang tidak digunakan. Faham tak? 4 host yang tidak digunakan. Kalau saya guna /29. Okey, 4 host yang tidak digunakan adalah tidak selamat untuk rangkaian bagi antara network. Maksudnya nanti akan ada 4 lompong IP address. Artinya hacker boleh hack kita punya network. Ini kalau belajar network security nanti. Artinya katalah saya gunakan IP address ini
128. Sini saya slash dot 128, sini dot 129. Artinya dot 130, dot 131, dot 132, dot 133. Ini semua adalah IP address yang kosong. Ya. Jadi hacker boleh hack saya punya network menggunakan IP address ni. Itu salah satu sebab kenapa kita bagi cukup-cukup untuk link ni. Itu bila kita belajar network security kemudian lah. Tapi for the time being, disebabkan dia perlukan sebanyak 2 host, kita bagi cukup-cukup je, tak payahlah bagi extra sebab okey. sebab link ni dia tak akan ada tambahan lagi dah. Dia memang dua ni je. Dia tak akan ada kabel lain pula menyambung dari sini ke sini ke, tak akan ada. Jadi kita bagi cukup-cukup 2. Ya. So satu untuk menjimat IP address, dan supaya kita boleh guna IP address kat bawah ni yang masih ada banyak kosong ni untuk kita besar kita punya network kemudian. Yang kedua ialah untuk kita mengelakkan tadilah untuk keselamatan network. Faham ya? Itu dia terus 30 tu. Ya, artinya kita bagi cukup-cukup 4 host ya, termasuk network address dan juga broker address untuk link ni. Okay, ada apa-apa soalan lain tak yang mungkin ada yang nak tanya? Tak ada. Dah terjawab. Ada. Soalan sama macam Sufi. Soalan sama macam Sufi ya, tak apa. Nanti rakaman untuk video ni saya akan upload di YouTube. Ya, saya akan upload dua rakaman lah. Satu ialah yang tadi berkenaan dengan subnetting kelas A, B dan C, dan satu lagi ialah berkaitan dengan VLSM ni. Boleh tengok balik. Lepas ni cuti ya? Cuti 2 minggu ya? Jadi saya harap cuti ni ulang kaji balik lah, tengok balik video ni, dan insyaAllah kita akan sambung selepas cuti lagi lah. Sama ada bersemuka ataupun masih online, saya pun tak pasti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.